Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Alhamdulillah, muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah, taufik daripada Allah, kita boleh bersama pada malam ni dalam majlis yang mulia, majlis muzakarah ilmu pengetahuan dalam agama kita. Alhamdulillah. Maka saudara semua, sebagaimana kita panggil bagi tahu semalam, bahawa kita akan mula majlis kita dengan salawat ke Nabi, dengan salawat yang kita dah bagi semalam. Yang pertamanya, kita dapat kelebihan yang sangat besar dan hebat pahalanya dan kebaikannya. Dan yang kedua, kita pakat share dulu. Saudara kita masuk mari. We there pada awal-awal kisah ni, dia panggil sedap dengar sikit, boleh tahu atau dia panggil apa puca kisah gapo berlaku, barulah faham dengan baik. Maka kadang-kadang setengah-setengah kita masuk lewat apa gitu pada awal. Sebab tu kita ambil masa 10 minit pada awal ni. Kita pakai share dulu. Lepas tu kita pakai combine. Kata kita ni dengar daripada kawasan ni, di Jala, di Nara, di Taning, dan daripada Malaysia ke, atau daripada Kemoja ke, daripada mana, boleh kita komen ngajak kata kita daripada mana. Maka dan kita mari salawat bersama dengan lafaz salawat hak kita bagi semalam, insya-Allah saudara semua. Baik. Allahu akbar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada suf wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. InsyaAllah kita kata bersama saudara semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, saudara semua. Alhamdulillah. Maka pada malam ini, belum daripada kita nak masuk bicara kisah yang sangat bagus dan pelajaran yang sangat besar, nah, bagi kita semua pada malam ini, nah, maka saya minta sekali lagi daripada saudara-saudari semua, nah, kita bakal share sekali lagi, nah, share dalam Facebook kita, dalam kolom like ke, yang izin bagi kita share supaya nah ramai lagi orang bersama kita dan kita tak sia-sia masa kita dan kita dapat kelebihan pahala besar dalam share kita tu. Baik. Yang kedua, belum nak masuk bicara kisah kita pada malam ni, saya royak dulu pada awal-awal ni, kata orang yang nak menega, orang yang duk kerja menega, nah, sama ada buka kedai atau menega. Nah, siapa nak menega wi rezeki murah, nak kerja wi rezeki murah, kena duk benar-benar sampai pada akhir pada malam ni. Nah, insya-Allah hujung-hujung muzakarah kita pada malam ni, kita akan bui beberapa ayat, beberapa doa orang yang beramal dengan ini, insya-Allah Tuhan buka pintu rezeki ke dia seluas-luasnya. Nah, tu. Sebab tu saudara semua, kita yang tahu dah ni, usaha dengan kisah yang kita royak pada awal, lepas tu kita ambil pelajaran daripada kisah yang belakang, kita akan bagi nah benda-benda yang menamakan rezeki kita. Dan kita hajak lagi orang lain mari dengar bersama
mudah-mudahan orang lain pun dapat rezeki yang luas sebagaimana kita akan dapat pada malam ini insya-Allah. Sebab tu kita bakal share saudara semua. Baik. Adapun kisah malam ni saudara semua, iaitu pada masa salaf dulu, ada seorang ulama besar nama Abdullah ibn Mubarak. Ada seorang ulama nama Abdullah ibn Mubarak. Maka Abdullah ibn Mubarak seorang ulama yang kaya tapi dia zahid. Dia tak ada rasa dalam jiwa dia tamak kepada dunia. Maka dia ni banyak keluar pergi berjihad dan banyak keluar pergi buat haji jikalau tidak ada keuzuran apa-apa. Maka saudara semua, pada satu kali dia keluar pergi buat haji di Mekah. Selepas daripada sudah selesai buat haji di Mekah, maka dia klik mari di Madinah Al-Munawwarah ziarah Nabi. Belum daripada orang panggil apa, nak klik pergi kepada negeri dia. Maka malam tu dia duduk di Madinah beberapa hari. Tiba-tiba satu malam dia tidur, dia mimpi jumpa Rasulullah. Dia tidur dan dia mimpi jumpa Nabi SAW. Maka saya peringatkan sekali lagi kepada puak kita semua, orang tak kira sesiapa, saya ke, saudara ke, saudari ke, setiap orang, siapa-siapa yang lihat Nabi dalam mimpi, maka orang yang dia lihat tu Nabi sungguh. Sebab syaitan tidak boleh buat rupa Nabi. Itu kita ambil faham bersama. Maka Abdullah bin Mubarak, saudara semua, dia mimpi jumpa Nabi dan Nabi mari royak gapo ke dia. Nabi kata, wahai Abdullah, kamu klik gilah kepada negeri kamu, tempat yang kamu duduk, rumah kamu tu. Jauh lah Abdullah ni. Yang jauh mana? Kalau lah ni kok duduk kok Afghanistan apa? Kalau lah ni. Duduk kawasan tu, jauh daripada Mekah. Boleh beribu kilometer. Maka Nabi kata, "Hai Abdullah, kamu klik dan siapa amanahku kepada Raja Al-Majusi. Dan kamu siapalah panggil berita baik daripada aku kepada seorang raja yang agama dia sembah api." Majusi ni satu agama yang dia kata api itu Tuhan. Api itu Tuhan buat dia. Sebab tu dia sembah api. Sebagaimana orang Buddha semua tokong. Tu adapun orang Majusi dia sembah api, saudara semua. Baik. Maka Nabi kata, "Hai Abdullah, kamu klik pergi jumpa raja tempat kamu tu yang beragama Majusi, maka bagi tahu ke dia berita baik, kata dia akan masuk syurga dan akan jadi jiran aku." Allahu Akbar. Saudara semua dengar baik-baik. Nabi kata, "Gih kamu klik wahai Abdullah kepada tempat kampung kamu di sana tu, dan kamu pergi berjumpa raja tempat kamu yang agama dia Majusi semua api itu, dan bagi tahu ke dia, kata dia jadi ahli syurga dan akan jadi jiran aku dalam syurga." Maka kejut lidah Abdullah ibn Mubarak. Maka ia bahasa hirai. Ia kata, orang Majusi semua api tak ada beriman dengan Allah, bagaimana nak masuk syurga? Lepas tu lagi pula syurga bukan biasa, seperingkat sekali dengan Nabi. Jadi setinggi-tinggi peringkat dalam syurga. Sebab manusia yang paling tinggi sekali dalam syurga nanti ialah Nabi Muhammad, Nabi kita. Maka Abdullah kejut lidah, tapi dia pun bukan tak percaya dah. Sebab yang mari tu Nabi sungguh. Syaitan tak lewat rupa Nabi. Tapi dia berasa kata dia ni nak duduk Madinah lagi, dan nak semaya apa lagi, lepas tu dia nak klik. Maka dia tidak klik selalu dak. Maka malam yang kedua Nabi mari pula. Nabi kata, "Wahai Abdullah,
Gi klik kepada negeri kamu dan gi berjumpa raja di tempat dia kamu yang agama dia Majusi semua api, bagi tahu ke dia, kata dia akan masuk syurga di akhirat kelak dan akan jadi jiran aku dalam syurga. Allahu Akbar. Maka berlaku malam yang kedua ni, saudara semua, Abdullah pun tak ada ragu-ragu dah. Nah, malu ke Nabi dah. Kalau kacau duduk lagi, maka bangun esok pagi hari, maka dia tolak klik kepada negeri dia tu. Tapi makan masa bulan-bulan lah. Masa dulu ni dia sapi dengan utang apa gitu, saudara semua. Baik. Maka ringkas kisahnya, dia klik siapa di rumah dia, maka dia pergi kepada astana raja, nah, yang agama dia semua api Majusi, saudara. Maka Abdullah ni di sana tu tak ada orang tak kenal. Semua orang kenal belaka. Ulama orang Islam yang terkenal, yang masyhur, yang sangat berjuruh, sangat soleh dan orang sangat takwa kepada Allah. Banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara semua. Maka dia pergi ziarah raja, raja kenal dia. Maka selepas daripada tanya khabar sepatah dua, maka Abdullah kata, wahai tuan raja, saya mari ni ada amanah daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh aku mai royak berita baik kepada kamu, satu perkara, iaitu Nabi aku, Rasul kami suruh aku royak kepada kamu, kata kamu akan masuk syurga dan akan jadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Maka tak kalau raja dengar lagu tu, dia kata, wahai Abdullah, muhajakum mucak sah. Muhajakum mucak. Aku nak mucak 2 kalimah syahadah dan aku nak masuk Islam. Maka Abdullah kata, ya boleh. Alhamdulillah. Nah, maka di situlah saudara semua, raja tu tinggal agama yang palsu, agama yang batil, semua api. Nah, maka dia masuk Islam dengan Abdullah ibn Mubarak. Tak kala Abdullah wa'ari berita baik lagu tu, saudara semua, maka dia pun mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Lepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam dah, Abdullah ibn Mubarak tanya, saudara semua, sebagaimana semalam kita royak, setiap perkara yang berlaku, ia ada punca, ada sebab. Duk dia tak berlaku, ia kena ada tipai. Nah, maka Abdullah tanya, wahai tuan raja, boleh ke dak engkau bagi tahu kepada aku, apa berlaku? Belum pada ning apa berlaku? Dan sebab apa kamu selepas daripada kuayak berita baik, kamu, maka disitulah raja goyak cerita yang berlaku dengan dia, saudara semua. Gapo cerita? Ceritanya lagu ni. Dia kata, pada suatu malam aku dan orang astana rumahku yang besar ni duk celong, duk kela. Ada orang berdeca, ada orang main gitar, ada orang menyanyi, dan minum mabuk kaya pada malam itu, saudara semua. Sehingga sampai waktu tengah malam, pukul 11, pukul 12. Maka kebanyakan orang ni waknya minum banyak, makan kenyang, tidur kerok-kerok, tak khabar apa. Tak khabar apa. Aku makan banyak juga. Dan tapi aku minum tak banyak sangat. Pening sekadar ya. Dan aku pun sangat mengatuk nak tidur dah masa tu. Tiba-tiba aku dengar suara orang katak pintu. Katak pintu rumahku. Maka aku kelih kepada orang semua ni dah tidur belaka, tak ada siapa khabar, tak ada siapa sedar seorang mahbub. Tu sebab tu saudara, aku bangun
Nah, pergi kepada pintu buka, tiba-tiba kena kepada seorang perempuan yang muslimah. Nah, tudung po semua. Nah, maka saya tanyalah. Nah, ada gapo? Mari pianing ada gapo? Ada gapo? Dia kata, tuan, api rumah saya tak ada. Rumah saya tidak ada api. Maka saya, ni raja kata, saya masa nak marah dah. Pak, api tak ada rumah engkau, sakut apa dengan saya? Nah, maka saya kata begitu, gang kata begitu. Kata begitu depan muka dia tu dah. Nah, maka saya naik mari pak, nak tak pala nak tidur sebab apa togak mengatuk pening ke apa. Duk lepas tu dalam setengah jam ada orang katak pintu pula. Maka ketika tu tak ada siapa yang khabar malaikat aku saja ya. Allahu akbar. Maka aku bangun dengan togak lah ni mengatuk benar, pening berpening, dibuka, tiba-tiba kena perempuan sakning, perempuan tulah yang katak setengah jam belum sakning. Maka saya tanya, wahai perempuan, engkau muslimah. Saya ni majusi. Datang apa kepada rumah saya, ada gapo? Maka jawab perempuan, dia kata, wahai tuan raja, rumah saya api tak ada. Rumah saya api tak ada. Maka saya kau nak marah. Hei, engkau tak reti ke? Api tak ada, itu hak engkau. Sakut apa dengan saya? Bang, kata begitu depan muka dia. Dan punah siar rumah dah, punah benar raja. Punah kuasa Nah, klik naik tak kata nak tidur, maka lebih kurang setengah jam ada orang kata begitu pula. Dia nak marah benar. Siapa dia kata begitu lagu ni. Tu orang pergi buka dengan pasal nak marah, buka tiba-tiba kena kepada perempuan tulah. Hak mai kata dua kali belum sakning. Dia kata, wahai perempuan, ada apa? Ada apa? Dia kata, tuan raja, rumah saya api tak ada. Maka saya pun main mikir, apa yang nak gayak? Yang nak gayak gapo saya? Nah, maka saya kata, ambil saya pergi. Duk mana rumah kau? Duk mana? Api lagu mana? Tak ada ke mana? Maka masa dulu mi api mana? Saudara semua tak ada api. Nah, ada. Jadi, pergi Raja Majusi duduk belakang. Dia ada cerita kepada Abdullah bin Mubarak. Yang berlaku dengan dia belum pada ning beberapa hari. Ya, sebulan dua kan. Ya, pergi sapa, jadi belum nak sapa di rumah. Dia panggil lebih kurang 30 minit ke, duduk dengar suara dah. Dengar suara teriak keluar daripada rumah. Dengar siapa dia. Dia duduk sengih kat rumah dalam 30 minit lagi dengar suara dah mari. Suara budak saja. Suara kanak-kanak. Suara budak halus saja. Pergi siapa pak? Dia kata api. Dia kata, tuan raja, rumah saya tidak ada api. Saya tidak ada benda makan, tak ada berlaku masak beberapa hari dah. Maka sekarang ni wak ngalapa hampir-hampir nak mati. Ya saudara semua, dulu itu kalau rumah yang tidak ada makan ni, orang panggil rumah tu tak berasa. Rumah tu tidak ada api. Maka api ni ialah tanah air. Sebab tu jikalau orang Arab dulu dia kata apa? Oh, rumah tu pingat api semua rumah dia. Mana apa tu? Mana kata rumah dia bawah semua. Maka perempuan tak ada api, air tidak ada makan ni. Tidak berlaku masak. Nah, maka raja kelih lagu tu, kelih budak dia teriak tiga orang. Maka mari rasa asia belah dalam jiwa dia. Dia kata, ya, nanti ustaz. Dia klik saudara semua, jalan dengan mepe-mepe sebab dia ada pening. Nah, klik mari rumah dia. Jadi, apa saja yang makan ni ada, roti kau tepung kau nyicoh gapo, ambil bubuh le bekah bubuh. Nah, piko wagi kepada rumah perempuan tu. Nah, siapa sana dia seolah-olah dia ayah bagi budak-budak tu. Dia main tak riba ya sare-sare, dia suak saudara semua, suak kepada budak. Suak kepada budak. Suak kepada Haning, suak kepada Haning. Dia ada lah 3 beradik, 4 beradik saya tak ingat. Ada. Suak.
Nah, ambil hal Tuhan ni makan ni pula suka budak. Sebab apa? Boleh makan ni yang dia nak makan lama dah. Duk bawa beberapa hari dah. Nah, makan, maka kenyang belaka. Bahawa lepas tu yang ambil makan ni kepada perempuan, ibu bagi budak-budak ni. Saudara semua. Nah, ada. Lepas tu dia kata, tak apa dah nah. Saya minta diri dulu, saya nak klik dah. Nah, tu saudara semua. Lepas tu raja duk cerita kepada Abdullah bin Mubarak benda yang berlaku dengan dia. Maka dia kata, Abdullah, aku paling belakang nak keluar daripada rumah ya. Tiba-tiba telinga aku dengar perempuan tu berdoa. Perempuan tu berdoa. Nah, jadi dia kata, Tuan Raja, terima kasih. Engkau bukan orang Islam, tapi engkau ambil padu aku. Tak kala aku pergi mengadu kata aku lapar. Di dekat-dekat aku ni gambar daripada orang Islam yang jadi jiran aku. Mereka tak padu pun kepadaku. Tak ada wak kira pun. Tak ada siapa ada tanya khabar pun. Hak aku. Maka Tuan Raja terima kasih. Nah, dia kata tak apalah. Nah, tu dia. Dia paling belakang nak kelik, perempuan akad tangan berdoa. Maka dia dengar perempuan berdoa, saudara semua. Perempuan berdoa lagu mana? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, saya ada jiran ramai daripada orang Islam. Saya susah, suami saya mati, tinggal saya ada anak-anak dia yang yatim, tapi tak ada siapa ambil padu, tak ada siapa tanya khabar. Tetapi ada seorang hamba engkau yang agama bukan Islam, tapi dia tolong kami pada malam ni. Anak saya makan kenyang pada malam ni dengan sebab dia. Anak saya tidur menyerah malam ni dengan sebab dia. Maka ya Allah, kurnialah kepada dia syurga, dan jadikanlah dia kawan Nabi engkau Muhammad dalam syurga. Ya apa? Ya dengar apa? Ya kata, apa ni? Tu baik lagi. Tu dia. Maka apabila Abdullah mai royak kata, engkau akan masuk syurga dan akan jadi jiran Nabi Muhammad, aku teringat hak perempuan tu berdoa. Aku teringat hak perempuan tu berdoa. Maka aku yakin kata agama Islam lah yang betul. Sebab tu aku mengucap masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Selepas daripada Abdullah kata, Nabi aku suruh aku mai royak kepada kamu sebagai amanah, kata kamu akan masuk syurga dan akan jadi jiran Nabi dalam syurga. Maka ialah Tuhan terima doa perempuan tu. Saudara semua, Allah, orang dia susah, ya doa dengan hati, doa dengan perasaan, doa yang Tuhan tak tolak. Allahu Akbar. Kalau gitu, raja ni daripada orang yang celaka, yang akan kekal dalam neraka jikalau dia tak beriman, tetapi jadi manusia yang butung, yang bertuah, dan akan masuk syurga dan akan duduk peringkat sekali dengan Nabi tingginya. Sebab apa? Sebab dia tolong keluarga yang susah ni. Lepas tu dia keluarga ni ada anak yatim. Maka kena dengan Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang bantu, orang yang bela, orang yang bercara kepada anak yatim dalam syurga esok lagu ning dah. Ai rapat peringkat tula. Allahu Akbar. Saudara semua. Jadi yang sebenar pun, jika saudara ingat, kita kecek mari beberapa malam dah. Tentang hak kelebihan orang yang bantu anak yatim. Tapi malam ni kita rayak pula, supaya nak kita tambah yakin lagi. Kata orang yang bantu, orang yang sanggup anak yatim ni bertuah. Kadang-kadang hidup lagi tua. Tapi dia jadi ahli syurga dah. Kita rayak kisah lepas hari dah, begitu juga. Kisah kita rayak baru ni, begitu juga. Dan kisah malam ni, begitu juga. Orang yang bantu anak yatim ni, tak mati lagi, tapi dia jadi ahli syurga dah. Sebab tu saudara semua, saya serulah. Seru lagi sekali malam ni, supaya kita bantu anak yatim. Kita tolong anak yatim, ambil bantu kita kepada anak yatim, walaupun sikit, sekadar kita kuasa, jadi anak koci bagi pintu syurga bagi kita. Ambil anak yatim, buat anak koci syurga bagi kita. Saudara semua, saudari, ambillah anak yatim
jadi anak koti syurga bagi kita dengan kita sentiasa bantu sekadar kita kuasa. Saudara semua, datang dalam riwayat bahawa Nabi duk cerita tentang kelakuan suasana yang akan berlaku di akhirat kelak. Jadi ada seorang lelaki, malaikat Zabaniyah hirat dia. Hirat nak pergi lepas dalam neraka. Sebab malaikat Zabaniyah ni malaikat yang duk bercara ahli neraka. Hak akan seksa ahli neraka, dia panggil malaikat Zabaniyah. Maka berlaku di pada mahsyar, Nabi rakyat benar akan berlaku masa depan. Nabi kata ada seorang lelaki yang dia tu banyak dosa, banyak deraka kepada Allah, kebajikan pahala tak ada. Maka malaikat Zabaniyah lepas dari bertimbang amalan ni berat di jahat, rengih dari benda baik, maka dia jadi ahli neraka. Maka malaikat hirat dia supaya nak pergi capak, nak pergi lepas dalam dalam neraka. Maka dia hirat pergi tengah-tengah jalan tu, ada budak mai sekat. Budak mai sekat. Dia kata, wahai Zabaniyah, aku tak izin engkau ambil yang ni pergi lepas dengan aku tak izin. Aku tak suka. Aku tak jang. Aku tak rela. Kata seorang budak ni. Maka malaikat Zabaniyah kata, ini perintah daripada Allah. Sebab dia banyak maksiat, berat dosa daripada pahala. Sebab tu aku lagu-lagu mana pun aku kena ambil dia pergi masuk neraka. Maka budak tu kata, saya tak rela, saya tak jang. Tu dia. Lagu-lagu mana saya tak lepas engkau ambil lelaki ni dicapak dalam neraka. Maka malaikat Zabaniyah kata, engkau siapa? Yang nak mari sekat kami ni, engkau siapa? Maka jawab budak tu ni, kata, saya ialah anak yatim. Dan lelaki ni tah dunia dulu dia tolong aku. Dia beri makanan kepada aku. Dia beli pakaian kepada aku. Maka dia kasih kepada aku seperti aku anak dia dah. Dia sentiasa duk cara kepada aku, ambil padu hak aku. Sebab tu hari ni aku tak jang, aku tak rela engkau ambil dicapak dalam neraka. Saudara semua, Allahu Akbar. Maka duk berlaku lagu tu Tuhan kata, wahai malaikat Zabaniyah, apa berlaku? Maka malaikat Zabaniyah cerita kepada Allah. Kata, ya Allah, berlaku sekian-sekian. Ada budak ni tak rela, tak jang saya ambil lelaki yang banyak dosa ni dicapak dalam neraka. Sebab dia kata lelaki ni pernah tolong dia atas dunia dulu, kasih ke dia, beri makanan ke dia, beli pakaian ke dia. Maka Tuhan kata, kalau gitu, lepas dia. Mulia kepada budak sana, kerana budak sana, ambil dia pergi hantar kepada malaikat Ridwan supaya memasukkan dia dalam syurga. Allahu Akbar. Saudara semua, ini kelebihan, ini besar. Dan datang riwayat bahawasa Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud tanya Tuhan, Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, apakah balasan orang yang buat baik kepada anak yatim? Maka Tuhan jawab, balasannya, wahai Daud, aku akan ambil dia letak di bawah bayi arasku pada hari di pada mahsyar nanti. Pada hari itu tidak ada bayan melainkan bayan arasku. Maka orang yang Tuhan ambil takwah bayi itu, dia selamat terus daripada neraka. Saudara semua, Allahu Akbar. Kalau gitu, kelebihan besar, butungnya. Sebab tu selepas daripada nikmat iman, nikmat Islam, daripada nikmat yang besar yang Tuhan beri kepada kita ialah kita boleh bantu, kita boleh sanggah, kita boleh ambil bicara anak yatim. Maka saudara semua, terbuat cek kita di hari ni dan belum pada ni, kita ada kedak habuan, kita ada kedak nasib yang bantu anak yatim. Dalam hidup kita sanggah kedak anak yatim, kita ambil cara kedak anak yatim, pernah beli baju ke anak yatim kedak, pernah beri makannya kepada anak yatim kedak,
Pernah beri duit ke tak kepada anak yatim? Cuba tanya diri kita sendiri. Saudara semua. Allahu Akbar. Kalau dah buat dah, alhamdulillah. Nah, teruskan. Jangan buti. Buat gitulah sampai kepada engkau habis nyawa. Dan jika engkau duduk lagu tu, engkau butung-butung. Kadang-kadang di hari ni engkau tu jadi ahli syurga dah. Nah, itu dia, insya-Allah saudara semua. Nah, tetapi jikalau kita tak ada buat lagi benda ni, nah, maka dengar kisah semacam ni pada malam ni dan malam belum pada ni dan belum pada ni lagi, nah, maka saya rasa boleh dah kita nak ubah. Boleh dah kita nak khabar. Boleh dah kita nak sedar jikalau kita ni benar-benar cinta kepada syurga Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara semua, maka royak pun royak dah. Kalau gitu, saya nak royak satu lagi. Nah, yang berlaku di tanah Arab. Adapun hak royak saning berlaku dengan Abdullah bin Mubarak, itu ialah masa lama mari dah. Nah, 1200 tahun lebih dah. 1200 tahun lebih dah. Adapun hak saya nak royak ni wallahu a'lam. Allah lah lebih tahu. Boleh jadi tua dia dah hidup lagi lala ni. Nah, tu dia. Berlakunya saudara semua. Jadi ada seorang lelaki yang masuk semaya pada sebuah masjid di sebuah negeri. Sudah semaya Isya sudah, dan malam tu malam raya. Malam tu malam raya. Jadi esok hari tu raya. Jadi waktu maghrib saning, wakil anak bulan dan nampak anak bulan. Dan isytihar kata esok raya. Raya puasa. Nah, raya fitri. Maka dia keluar daripada masjid selepas daripada sembahyang Isya. Maka dia tuju kepada kedai besar untuk nak beli perkakah hari raya. Nah, nak beli benda-benda hak sakabak dengan raya. Saudara semua. Nak beli panggil tepung, nak beli gula, nak beli kelepek tepung jenis makan ni, apabila waris-waris mari, kawan mari, kita boleh akik makan. Dah jenis panggil makan ni rengi. Dah apa nak beli lagu tu lah. Lepas tu nak beli panggil apa kakah perhiasan, nak jangan umur sikit sebanyak. Nah, tu. Baik. Maka ia berjalan, tiba-tiba kawan ni lekat hotel dia banyak, butai duit dia. Maka tak kalau dia nampak kawan dia yang butai duit dia tu, dia lari. Padahal dia turun hotel, kawan dia nu lekat hotel dia, tapi dia lari pergi jalan lain, tak sempat berjumpa. Bimbang takut kawan dia tu punah hati, punah perasaan dan rasa malu ke dia sebab tak bayar duit. Pak esok nak raya dah, hari ramah, hari gembira, hari suka, maka dia tak memasuk perasaan tak molek dalam jiwa kawan dia. Baik sungguh orang ni. Ya, dia turun hotel, tapi jaga perasaan kawan dia sampai setara tu benar. Bimbang takut kawan perasaan tak molek. Nah, maka dia lari pergi ke jalan lain. Nah, Allahu Akbar. Tapi semua tu Tuhan dah tu siap dah. Nah, apa berlaku? Dengar baik-baik saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Baik. Maka dia pergi jalan halus ni. Jalan-jalan lagi sepanjang nak ketemu di kedai besar tu untuk nak beli barang, hak dia nak beli, nak sambut raya esok. Jalan-jalan lagi saudara semua, pergi jumpa, pergi dengar suara. Dengar suara perempuan duk berdoa. Duk berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, perempuan tua dah, umur 50-an. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, saya habis di rumah tidak ada makan ni. Saya dan anak saya berat. Esok hari raya, orang suka belaka, tapi saya dengan anak menangis. Lapar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah aku dapat makan ni. Aku boleh suka hati hari raya esok dengan orang lain daripada orang Islam semua. Ya Rab, tolonglah saya. Saya tidak ada kemampuan. Nah, saya lemah.
duk gaduh hak Tuhan. Maka mengadu hadiah ni siapa dengar? Seorang lelaki kat ni. Nah. Maka ia dengar lagu tu ia ambil barang pergi tanah di pitu. Supaya ia nak mari pula sehari. Tak sebab itu kau rumah. Maka ia klik pergi saudara semua pada rumah, dan hari itu tu anak ia sakit teruk. 2 orang anak ia. Teruk-teruk bukan tak nyakit yang bahaya dak, tapi demam sungguh-sungguh gitu. 2 orang demam kedua. Maka dia ajak isteri dia tu baik mari dengan ia, dan pesan suruh rekadam cara hak anak ia. Allahu akbar. Hajak isteri dia mari mana? Mari rumah ni. Rumah dia susah tu. Maka dia pergi lang dulu. Pergi le kedai, nah, beli baju raya. Beberapa lah untuk budak umur 10 tahun lebih kurang, dan untuk perempuan yang umur 50 nah, yang duduk dalam rumah tu. Nah, dan beli makan ni dengan daging, dengan ayam, dengan buah kayu, dengan tepung, dengan roti, dengan apa penuh. Makanan tu boleh makan seminggu. Dah daging dia beli, ayam apa semua tahan seminggu. Nah, dengan pakai apa semua siap. Nah, baju baru, baju apa semua. Mari sampai rumah, kata begitu, masuk pergi bui. Dia kata, ibu, kak, ini baju untuk kak raya esok. Ni baju kak, ni baju anak. Nah, baju anak dalam 4-5 lah, baju akak 3 lah. Pani makan ni kak, makan ni. Nah, makan ni hak saya beli mari ikut kak. Nah, tu. Allahu akbar, teriak perempuan. Sandingnya ia berdoa. Tuhan terima. Sebab ia doa dengan hati. Doa dengan perasaan. Bukan doa dengan bibir mulut dak. Nah, mengadu hak ke Tuhan. Maka Tuhan hantar ia ni mari. Dia nak pergi jumpa sahaya, dia lari mari. Maka lari dia tu sebab Tuhan nak ambil ia mari kelih kepada keluarga ni dah. Tuhan hatu. Sebab apa? Sebab Tuhan terima doa perempuan tu. Maka ambil laki ni mari we kelih. Susah perempuan ni, dan memasuk rahmah dalam hati lelaki ni bahasa nak tolong keluarga ni. Allahu akbar. Saudara semua. Maka ia kata, wahai panggil pak hawe. Nah, sebab dia panggil sebagai orang muda lagi, laki umur 30 hari kita kata. Dia tahu wahai apa banyak ni. Wahai ni dia panggil punah ya. Nah, isak busuk. Dia kata gena kak, gena mak. Dia tahu umur saya ni tujing mananya? Tak ada tujing. Nah, dia kata tak apa mak, tujing ada. Telefon ke saya yang duk jual, dia panggil kakak alai Faifa gini. Dia hanya basuh tujing apa? Nah, telefon kata wari di kawasan ni, tujing sute wari di rumah. Tempat ni kawasan tu wari je betul. Nah, wari mau tujing. Patu mek wari semua masuk tujing. Deh, daging, ayam, buah kayu apa semua perut. Nah, sudah apa siap? Dia kata, "Mak, kak, saya tak akan kelik malakan saya nak minum syahai dulu." Hak kak buat. Barulah saya nak kelik. Maka teriak perempuan tu. Dia kata, maaflah tuan, nanti setana saya nak pergi rumah tepi jiran ni, nak minta tolong jiran wak syaiwi. Dia kata, kan mak? Dia kata, rumah mak tak ada gas, mak jual. Sebab apa? Tidak ada duit nak makan, mak jual gas. Allahu akbar. Tak apa mak boleh gebus syai. Telefon kat saya, wai gas tu ngapal apa semua kakak cukup siap bab masak wari. Nah, padahal dia bukan sedaga kaya hebat dak, sekadar dia. Tapi hati murah. Nah, nak tolong. Dia kata mana? Dia kata, mak, esok saya nak raya, nak gembira, nak suka. Maka esok mak kena suka. Anak mak kena suka. Nah, sebab tu apa benda yang tak cukup mak raya. Maka wak gas apa semua? Mak, sekarang ni gas dah siapa? Kalau gitu, mak tolong buat syai saya nak minum syai hak mak buat. Allahu akbar, saudara semua. Maka perempuan tu rumah, buat syai. Nah, buat syai, maka akik ke dia segelah dan isteri dia segelah. Maka lelaki ni orang baik nah. Hajak isteri dia buat sekali, buat ibadat sekali.
Maka ia ambil syahid minum, teriak dia. Laki teriak. Sebab apa teriak? Berasa seronoknya, gembira hati. Sebab apa? Dia tolong orang. Tuhan capak rasa yang gembira masuk dalam jiwa dia yang dia tak pernah berasa. Saudara semua, Tuhan kita adil. Bagaimana kita buat dengan hamba dia, lagu tu yang buat dengan kita. Jikalau kita banyak wakwi hamba dia gembira, wakwi hamba dia suka ria, dialah akan suka ria, akan mikhamsuk, akan gembira, akan bahagia lebih daripada orang yang jawab baik lagi. Tuhan bui lipat ganda. Allahu Akbar. Sebab tu minum syahid belai teriak belai-belai. Nak ayat tak boleh puasa tapi sukanya, gembiranya, seronok. Nah, yang dia tak pernah rasa perasaan ni. Saudara semua, perasaan lagu ni tak kira saya sendiri dan saudara-saudari tidak boleh berasa apabila kita tak tolong orang. Nah, berasa seronok, mikhamsuk, berasa tentan cai ni, kita tak boleh kecak apabila kita tak pernah tolong orang. Jadi bagaimana ibu tu suka gembira, bagaimana anak dia suka gembira, maka lipat ganda Tuhan memasuk dalam jiwa orang yang bui itu. Ini Rusia gembira. Nah, lepas tu dia kata, mak, selamat hari raya mak. InsyaAllah esok hari mak suka ria, mak ada pakai baju baru, anak ada baju baru, makan ni pun mak boleh makan, tak putus insyaAllah. Nah, maka mak, saya minta izin dulu, kena kelik sebab ni pun tengah malam dah. Esok raya lagi, semaya raya pagi. Nah, ya kelik. Saudara semua tahu tak apa berlaku. Ya kelik di sampai rumah ya, anak ya tidur dah dua orang. Tidur kedua. Lepas tu, khadam mari. Dia kata, tuan, alhamdulillah. Anak tuan dua-dua orang, tak tahu sebab apa. Demi yang panah, tiba-tiba siang astatullah. Allahu Akbar. Siang astatullah. Bagaimana kita buat kepada orang? Suka. Lagu tu Tuhan menyukakan kita. Maka orang bapa ni dan ibu ni, kalau hari raya sekalipun dia anak tak sihat, nak suka ke mana? Nah, maka tak kalau dia tak jang, tak rela ibu duka cita sebab esok hari raya, nah, maka begitulah Tuhan kata, aku tak jang wimu duka cita. Wimu bimbang tak anakmu. Kalau gitu, aku mesembuhkan anakmu sebagaimana mu tolong kepada hamba-Ku yang susah. Siap kedua-dua. Suka, tambah suka dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu saudara semua, ulama dana. Ulama kata, bantu anak yatim bukan sekadar pahala besar dak. Bukan sekadar duduk dengan Nabi syurga ke dak. Tak dunia ni pun Tuhan nampak dah. Sebab besar bagi semua penyakit. Sebab besar bagi bahagia rumah tangga. Allahu Akbar. Dan sebab besar bagi rezeki murah. Nah, saudara semua. Baik. Dan hak lebih laginya saudara semua bukan sekadar ni. Hak Allahu Akbar. Comel sungguh-sungguh kisah ni. Saudara semua. Jadi klik mari buat ngeletih ngatarak, dia tidur dia mimpi. Allahu Akbar. Jika jadi kita dah orang tu dah. Bagaimana kita nak rasa gembiranya, seronoknya saudara semua. Allahu Akbar. Apa yang mimpi? Yang mimpinya, dia tidur, yang mimpi kata apa? Kata, dia berjalan dalam kebun. Kebun yang penuh dengan buah-buahan. Comelnya buah. Yang hijab, wiu, cat tu comel mana? Lepas tu buah ada belakang. Maka dia ni dalam mimpi, dia nak ambil buah. Nak ambil buah makan. Tiba-tiba, ada orang seorang mari. Dia kata, tak boleh makan. Itu bukan hak mung. Hak mung duduk atas tu. Hak mung duduk atas tu. Nah, maka dia jenguk pal naik. Allahu Akbar. Lebih comel lagi buahnya. Yak berelo buah. Ngah banyak, ngah comel, ngah sedap. Nah, dia ambil. Ngah tanya dia mari makan. Maka, dia boleh rasa kata, tidak ada rasa ini tas dunia, dia tak bisa kecap. Dia tak pernah kecak rasa air lagu dah dunia. Maka wak ngesdak makan ni tu leda daripada tidur. Maka kau tambah suka. Seolah-olah hak dia tengok saat ni tu syurga dah. Allahu Akbar. Nah, maka dia keluar bangun pagi semaya. Nah,
maka hari itu ia tak boleh royak ke sesiapa perasaan. Mi kuam suknya, seronoknya, suka, dan sepanjang umur dia, dia tak pernah rasa suka pada hari raya seperti hari raya pada tahun tu. Sebab ia tolong orang. Allahu Akbar. Saudara semua. Dan habis kisah ni. Dan saya nak ayat saya lagi. Hal ni berlaku di Jordan. Berlaku di Urdun. Jadi ada seorang perempuan, saudara semua, ia ada anak dia seorang tapi anak dia sakit. Tak sihat. Sakit pun sakit yang payah sia. Yang dia ni kena duduk cara, lepas cara. Jadi siwit suan tua hak ya, wela suan tua hak ya, habis dengan anak. Maka pubat kata-kata tak sia. Habis duit tahu yang mana, tak sia. Gi doktor tu, makan ubat ni, tapi tak sia. Waktu dia tu duk duka cita, dengan rusing, dengan serabut. Duit ke habis, anak teruk, dan dia tak boleh buat apa. Allahu Akbar. Ya, kalau berlaku dengan kita pun, padahlah. Kadang-kadang kita lebih serabut pada dia lagi. Dia kalau berlaku, maka kita minta selamat lah. Itu berlaku dengan dia, saudara semua. Maka dia ni tak tahu nak buat aku mana. Gelap habis. Paling kau ni pun gelap depan, gelap habis. Tak tahu nak keluar aku mana. Maka satu hari dia keluar pergi beli barang, klik mari tengah-tengah jalan. Dia nampak pai, besar pai tulis. Pai ni dia panggil jam'iyah khairiyah, bahasa Arab kata. Terjemah bahasa kita agak, community. Cuai dia panggil apa? Orang susah. Anak yatim dan orang susah. Community yang untuk tujuan raya bantu anak yatim dan tolong orang susah. Ada. Maka dia naik pergi pak, waktu duit yang sekadar dia ada, dia panggil bui kepada community ni dan serah kepada community, bui kepada anak yatim dan kepada orang susah, ikutlah nak ke siapa pun. Saudara semua. Dan dia buat lagu tu, klik di rumah, anak dapat tu lah. Tapi yang berlaku peliknya, dia tenang jiwa ya. Daripada orang serabut, tak serabut mana. Bagi orang yang tidak ada harapan, bahasa ada harapan. Jadi timbul benda-benda baik yang dia tak suka-suka. Kalau begitu dia kata, ini boleh hadir berkat saya sedekah dah ni. Lepas tu, setiap bulan dia sedekah. Awal bulan dia sedekah. Awal sedekah, dia ambil bahagia daripada duit gaji dia, dia panggil sedekah. Saudara semua, duk lagu tu hampir-hampir 4-5 bulan, tiba-tiba anak dia yang sakit teruk sia. Allahu Akbar. Ni nak ayat kata. Sebab tu Nabi ada apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Dah pubatlah orang sakit kamu dengan sedekah. Lebih-lebih lagi anak yatim. Lebih-lebih lagi orang susah. Ni ini dah nampak, dia panggil natijahnya dah nampak. Saudara semua. Sebab tu saudara semua, marilah kita jadi orang yang sentiasa bantu anak yatim. Marilah kita jadi manusia yang suka bantu anak yatim. Marilah kita lobo-lobo kepada pahala orang yang bantu anak yatim akan dapat. Di dunia pun hebat dah dia dapat. Dan dalam akhirat kelak lebih lagi dia dapat. Sebab apa lebih? Sebab dia akan duduk sekali dengan Nabi. Allahu Akbar. Saudara semua. Alhamdulillah. Ada. Mudah-mudahan jadi semangat kepada kita. Orang yang buat dah, bahasa nak buat lagi dan nak tambah kadang-kadangnya. Dan orang yang tak buat lagi, mari kita amal bersama. InsyaAllah, mudah-mudahan kita, dia panggil apa ni? Kita botong bersama insyaAllah. Saudara semua. Allahu Akbar. Saudara semua, itu ialah kisah yang kita bicara pada malam ni, dan pelajaran daripada kisah insya-Allah kita dapat dan kita amal bersama insya-Allah. Baik. Dan di sini
saya nak bagi satu benda baik lah. Nah, lebih-lebih lagi kepada orang berniaga. Buka kedai, duk berniaga duk apa? Nah, saya fangtung lu dah, garanti lu dah. Siapa yang beramal dengan benda ni, nah, pakai masa sikit, nah, tu dia buat sebulan, 2, 3, boleh kena natijah lu dah. Kata, bagaimana rezeki kita menambahnya. Nah, dan menambah, dan orang ni dia tak akan apa-apa sama sekali. Negara dia tak akan lum lalai sama sekali. Jikalau dia buat benda ni, saudara semua. Nah, kalau gitu, belum saya nak baca, dah, saya akid tak depan tu, dapat naca tu, saudara semua, bagi orang yang nak lah. Nah, orang yang buka kedai, orang nak berniaga, buat kerja, apa-apa pun, ni, amalkan hak ni, saudara semua. Nah, tu dia. Tujuannya, supaya nawi Tuhan meluahkan rezeki kita. Baik. Allahu Akbar. Jadi, dengan baik-baik, orang berniaga, orang berjual, nah, siapa nak wi rezeki murah, nak wi laku, nak wi barakah, nah, dalam kerja dia, dalam niaga dia, yang pertama, nah, lepas maya subuh, banyak istighfar. Istighfar banyak lepas subuh. Kalau boleh siapa 100, bagus. Dan lebih baik lagi 300. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lagu tu. Maka 100 ni 2 minit 3 minit saja. Kalau gitu 300 10 minit lebih kurang, saudara semua. Nah, lepas subuh 10 minit untuk istighfar. Nah, we boleh 300. Nah, ada dia. Baik. Itu yang pertama. Orang yang berniaga, buka kedai apa, kena buat. Kalau nak we berjaya, nak we butung, nak we laku, nak we laba, nak we rezeki penambah, yang pertama lepas subuh 300 istighfar. Nah, maka ambil hak pandak lah. Sebab panjang, maka dia makan masa pula. Ambil hak pandak. Hak pandaknya apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Tak apa dah. Tapi tambahlah lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini anak kecil rezeki, saudara semua. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, buka kedai pagi. Buka kedai pagi. Buka awal pada orang. Nah, itu dia. Walau orang tak masuk main beli pun tak apa. Bukakan. Walau tak ada orang mari beli barang lagi pun tak apa. Buka. Misal kata pagi-pagi ni pergi nak beli barang. Misal kata kita ni jual kosong, misal kata. Jual kosong. Pas buka pagi pun orang tak main beli. Tapi tak apa, buka. Kita kena locek. Pagi dia mau tak beli lagi pada balik. Sebab pagi-pagi dia mau cari nasi kabu, cari pulau, cari lagu tu. Masuk kedai kopi lagu tu, ya. Kalau cek dia mau tak masuk lagi. Tapi tak apa, buka. Sebab apa? Sebab supaya negara kita barakah. Sebab Nabi kata apa? Burika li ummati fi bukuriha. Tuhan akan bagi keberkatan dan menambah rezeki bagi orang yang mula hijrah waktu pagi. Mula pagi. Allahu Akbar. Sebab tu ada seorang sahabat, saya terlupa nama sahabat, kata menengah apa tak ingat. Ia dengar hadisnya pada Nabi. Ia dengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia amalkan. Kalau gitu pagi hari dia mula hijrah dia. Pagi hari mula hijrah. Pagi hari mula hijrah. Saudara semua tahu ke tak gapo berlaku? Saudara semua tahu ke tak gapo berlaku dengan seorang sahabat ni? Yang dia patibat apa hak Nabi raya? Suruh buka kedai pagi, mula hijrah waktu pagi. Sebab Tuhan bagi keberkatan kepada orang yang berpagi-pagi buat hijrah. Maka dia buat pagi semua. Lepas tu gapo berlaku? Berlakunya saudara semua, duit penuh rumah. Tak ada tempat nak letak. Allahu Akbar. Tak ada tempat nak letak dalam rumah. Penuh dengan duit saja. Allahu Akbar. Jadi, sekaya-kaya orang di masa dia. Di tempat kampung dia tu. Nah, ada dia. Ini barakah. Sebab tu buka saudara semua. Orang yang buka kedai, buka pagi. Buka. Orang tak masuk buat apa? Buka.
Apa? Panggil udara barakah mari. Panggil apa? Nak kepada doa Nabi. Hak Nabi doa tu terima. Nabi doa Nabi tu tak tolak. Walaupun Nabi mati dah, tapi perkataan itu tu ada setiap masa. Jadi Nabi doa kepada orang kerja waktu pagi sepanjang masa. Nah, itu dia. Sebab tu saya ingat seorang ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i ni, nama Imam Al-Mahalli, saudara Jalaluddin Al-Mahalli, dia ni buka kedai locek jual gitu. Maka dia lepas mai subuh, dia wirid sikit banyak, dia berdoa, dia buka kedai dah. Buka kedai. Padahal masa tu tak ada orang beli pun. Buka lalu dah. Ustaz, sampai pukul 9 kata main ngajar di masjid sebab yang ulama. Lepas tu dia mau tanya ya, sebab gapo imam lepas subuh buka lalu dah. Pukul ni buka misalnya, pagi hari ni mula buka dah. Tu. Maka dia kata apa? Aku lobo-lobo kepada doa Nabi. Ya, Nabi berdoa kepada orang yang mula kerja waktu pagi. Sebab tu saudara semua, lepas subuh kita istighfar 300 kali. Lepas tu mai buka kedai kita. Ambil udara barakah. Ambil doa Nabi mari. Cayalah. Allahu Akbar. Butung-butung. Berkat-berkat. Rezeki menambah. Ya 4 kali kena buat. Saudara semua. Siapa yang buat 4 kali ni, saya jamin. Kata orang ni tak jumpa dengan apa-apa. Jamin kata orang ni akan menambah semua rezeki dia. Ada dia. 5 kali, bukan 4, 5 kali. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, buka kedai pagi. Ada dia. Tapi kita lakar saat ni. Lakar. Hak mula-mula dia lah yang mula-mula kena buatnya. Ialah apabila masuk waktu subuh, sedekah. Orang bel subuh, sedekah. Dekah dulu. Jikalau ada net bank, jika tidak ada net bank, kalau sedekah dengan terasak ni, tak ada apa. Semaya subuh dulu. Lepas tu istighfar, lepas tu buka kedai, lepas tu sedekah. 3 dah. Yang keempat, ialah ni. Doa hak kita tulis di depan tu. Hak naca tu, saudara semua. Iaitu, baca waktu duha. Orang buka kedai boleh buat sangat. Duduk dalam kedai dia, sama taruh tunggu orang mari masuk. Orang panggil apa ni, beli, dia kata 300 kali. Kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata-kata 300 kali. Sudah 300 kali, selawat ke Nabi 1 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. 1 kali. Jadi 400. Waktu duha tu kata 400. 300 mula-mula. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis 300, lepas tu selawat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Maka siapa wahoning para ulama kata supaya air dah mari air. Gapo tu? Rezeki mari. Tapi dia pakai masa. Sehari, 2, seminggu, sebulan, 2. Dia sabar buat, tegak buat, insya-Allah boleh kelih lah kata bagaimana meniaga kita akan terakak, akan kau besar, kau banyak, kau menambah. Insya-Allah saudara semua. Baik, hak tadi buat pada waktu duha. Waktu duha. Dan yang akhir sekali yang kelima, belum matahari jatuh. Lepas asar nak buat selalu boleh. Ataupun lepas asar nak rehat ustaz. Lepas tu belum matahari nak jatuh, belum nak masuk waktu maghrib, 40 minit lebih kurang, kita ambil untuk buat benda ni. Setengah jam ke buat benda ni. Gapo ni? Yang pertamanya baca doa ni 100 kali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
100 kali. Sudah 100 kali, selawat ke Nabi pula 300 kali. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, 300 kali, saudara semua. Allah. Siapa buat 5 perkara ni, dia jual lagi satu ceng, mari duit saya. Mari mau saya duit. Saya bayar kelih. Kalau buat lagu ni, duk sebulan 2 3 4 ni, siapa ni bulan ceng, nah, mari mau saya bayar ke duit semua. Nah, kalau buat ceng lagi ke. Sebab apa? Sebab semua tu anak kecil rezeki belaka. Nah, tu dia. Rezeki menambah, rezeki barakah. Nah, tu dia. Semua benda baik-baik akan berlaku. Nah, tu dia. Kalau gitu bagi orang yang duk tanya, nak buat lagu mana nak berniaga kita baik, jual laku, rezeki menambah, rezeki barakah, bahagia, Tuhan tolak bala, lagu mana? Ni, kita rayak dah pada malam ni. Saudara semua. Yang pertamanya, kalau ada net bank, sedekah lu. Masuk waktu subuh, sedekah lu. Tapi kalau tak ada, tak apa. Khas maya, lepas maya sudah, istighfar 300 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sudah tu, kalau sedekah, sedekah. Nah, tu. Lepas tu, buka kedai. Pagi buka dah, tak apa. Tak ada orang beli pun tak apa, buka. Sebab apa? Kita ambil angin barakat masuk marilah kedai. Lomba-lomba kepada doa Nabi. Nah, tu. Dan waktu duha, sama cara kita buka kedai. Duduklah kedai, duduk tunggu-tunggu orang mari. Nah, dan jika boleh ada ni sama lah benar, ada ni. Dia panggil apa ni? Hak panggil hak zikir. Zikir sah panggil waktu masa. 2 waktu 2, 3 waktu 3 gitu. Sebab ya aku tetap aku ya, tak lari. Nah, kita kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 2 gitu. Lepas tu kita tak apa, orang main beli, lagi jual dulu. Lepas tu mai sama semula. Dia kedai. Nah, tu dia. Ambil daripada pukul 8 pukul 9 buat aku tu. Nah, tu dia. Lepas tu sudah 100 kali, selawat 100 kali. Lepas tu buat hari tu. Belum matahari atas, masa lebih kurang setengah jam. Nah, tu dia. Kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir 100 kali dan selawat ke Nabi 300 kali. Saudara semua. Nah, tu dia. Tapi syarat kena amal. Dia amal baru nampak natijah. Tapi ya, tak nampak sama sehari. Wak lu sehari, wak lu seminggu, wak lu sebulan, wak 2 bulan. Boleh kena cerai. Percaya saya, saudara semua. Nah, tu dia. Insya-Allah. Baik. Oh, masa lebih dah. Allahu akbar. Saudara semua, jadi pada akhir ni, nah, jadi saya nak kenyataan sikit sebab ada beberapa orang tanya dan pagi tadi pun ada saudara kita tanya. Jadi di hari ni saudara semua, saya live 2 kali. Saya live 2 kali. Lek malam ni mula daripada pukul 8.30 sampai pukul 9.30 lebih kurang. Nah, tu dia, iaitu satu kisah sebelum tidur. Dan waktu pagi pukul 9.30. Pukul 9.30 ke 40 lebih kurang itulah. Nah, pukul 9.30 lebih pukul 40. Maka saya live sampai pukul 7.40 lebih kurang. Nah, baca hadis, lepas tu jawab soalan. Baca hadis, huraian hadis, lepas tu jawab soalan sampai pukul 8 insya-Allah. Nah, tu. Maka pagi tadi malam pun ada, pagi tadi pun ada dan saat ni pun ada orang tanya kata, orang panggil banci, orang panggil liti banci hak depan tu untuk gapo apa? Nah, tu dia. Maka saya ambil peluang sini jawab sebagaimana saya jawab pada pagi tadi, iaitu liti banci ni hak saya ni. Nah, siapa yang masuk duit itu dia buat 3 perkara. Nah, buat 3 perkara. Ni sebagai nak keterangan. Nah, tu dia. Siapa nak sewi tidak ada masalah. Dah, tu dia, tapi kita buat tahu saja. Nah, yang pertama kita hak duit ada mau masuk banci ni untuk buat bayar go internet. Nah, orang panggil bersangkut dengan live shoot. Bersangkut dengan live shoot ni. Bayar go internet, bayar go api. Dan jika alat rusak, buat beli alat apa semua gitu. Nah, itu bahagian pertama. Dan yang kedua, untuk bantu anak yatim, sanggup anak yatim. Jadi, saya di kampung saya di hari ini ada 20 orang lebih. Nah, ada sebab bantu anak yatim. Nah, orang panggil tak duit sebulan. Sebulan ni kita duit, orang panggil pos kada duit. Boleh banyak, tahu banyak, boleh sikit, tahu sikit. Sebulan duit sekali, sebulan duit sekali. Nah, saudara semua. Dan yang ketiga tu, nah, saya ambil guna lah hidup harian saya.
Nah, buat beli panggil tepung ke anak, buat buah minyak mutu, buat beli beras anak gitulah. Nah, kalau gitu 3 tujuan ni. Dalam banci ni siapa bui, siapa masuk, boleh 3 perkara ni. Nah, satunya untuk kakak live shot ni. Nah, yang kedua untuk anak yatim, yang ketiga untuk hak peribadi saya. Saudara semua. Baik, inilah dia panggil muzakarah kita pada malam ni. Maka sebagaimana kita ayat semalam, dan kita mula dengan salawat dan kita akan sudah dengan salawat hak kita wis semalam, insya-Allah saudara semua. Kita mari baca sekali dan 3 kali, lepas tu kita selesaikan muzakarah kita pada malam ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Dan saya izin dan ijazah kepada semua orang yang nak beramal dengan salawat ni. Dan kelebihan kita dah royak dah semalam, kata hebat dan sangat-sangat hebat. Baik saudara semua, terima kasih banyak kepada semua yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir dan duk share duk gapo. Insya-Allah jumpa lagi malam Isyak dengan kisah yang lain pula, dan pagi Isyak boleh ikut bersama dengan kita baca hadis Nabi dan kita hurai, lepas tu kita jawab soalan dan panjang jawab soalan. Insya-Allah siapa ada soalan nak tanya boleh buat pagi Isyak, insya-Allah. Maka malam ni saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.